Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, tanpa buang masa, kita terus masuk perkara wajib haji dan umrah. Ada 6 perkara wajib. Ada yang time kita tunaikan haji kita buat, ada yang time kita tunaikan umrah kita tak payah buat, ada yang time kedua-dua kita tunaikan haji dan umrah kita kena buat. Yang pertama sekali adalah niat ihram di miqat. Yang ni ada time kita tunaikan haji dan juga tunaikan umrah. Miqat ni terbagi kepada 2 jenis. Yang pertama, miqat zamani. Dengar je miqat zamani, ingat masa. Masa untuk apa? Untuk kita niat ihram haji. Bila? Daripada 1 Syawal sampai 10 Zulhijjah. Yang kedua, miqat makani, iaitu ketentuan tempat untuk kita niat ihram. Contohlah kita pergi haji naik kapal terbang sampai satu tempat, okey, dia akan bagi tahu, okey, kita dah sampai tempat untuk niat ihram, jadi kita niat ihram. Dia ada tempat dia, ada 5 tempat untuk kita miqat ni. Kat mana tu? Kalau kita daripada Iraq, kan kita akan niat di Zatul Irqah. Kalau kita daripada Malaysia, bahagian Asia Tenggara, kita niat di Qarnul Manazil. Kalau kita daripada Yaman, kita niat di Yalamlam. Kalau kita daripada Mesir dan Indonesia, kita niat di Juhfa. Kalau kita dari Madinah, kita niat di Zulhulaifah. Yang kedua, bermalam di Muzdalifah. Kita buat time haji je. Time umrah, kita tak payah nak buat. Bila waktu kita nak bermalam kat Muzdalifah ni? Selepas setengah malam 10 Zulhijjah sampai sebelum terbitnya matahari, iaitu sebelum waktu pagilah. Yang ketiga, melontar 7 anak batu di Jamrah Kubra. Yang ni sama juga, time haji je kita buat. Time kita tunaikan umrah, kita tak payah nak buat. Nak melontar ni bukannya sekali je kita nak melontar, ada waktunya juga. Mula daripada selepas setengah malam 10 Zulhijjah, lontahlah dekat Jamrah Kubra. Yang keempat, bermalam di Mina. Yang ni sama juga, kita buat time kita tunaikan haji je. Time kita tunaikan umrah, kita tak payah nak buat. Kita ni berada kat Mina ni, dia pada malam-malam hari tasyrik, 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Kita daripada Muzdalifah pergi ke Mina nak lontar Jamrah Kubra tu, takkanlah kita nak patah balik kan? Sebab itulah kita kena berada di Mina. Yang kelima, melontar 7 anak batu di ketiga-tiga jamrah. Ingat jamrah ni dia ada dekat Mina. Kita buat time kita tunaikan haji je. Time umrah kita tak payah nak buat. Waktunya bila? Selepas je azan subuh sampai terbenam last hari tasyrik tu, 13 Zulhijjah. Kita mula daripada Jamrah Surah, lepas tu melontar kat Jamrah Wusta, lepas tu last dekat Jamrah Kubra. Lepas je habis kat 3 jamrah ni, kita akan menuju ke Mekah untuk tunaikan haji. Yang ke-6, menjauhi larangan ihram. Yang ini ada kat time kita tunaikan haji dan juga umrah. Dari segi kecantikan, lelaki dan perempuan ni, dia tak boleh untuk menyapu minyak rambut. Nak pakai minyak rambut lah tak boleh. Dia tak boleh nak cabut sebarang bulu ataupun rambut. Dia tak boleh juga untuk memotong kuku. Dari segi wangian pula, laki dan perempuan tak boleh berwangian pada pakaian atau badan. Pakaian badan pun tak boleh wangi. Lagi kan kalau kita menghidu, wangian pun tak boleh. Dari segi pakaian pula, yang ni kalau lelaki je, dia tak boleh pakai pakaian yang berjahit atau bercantum, macam jubah ke, t-shirt ke, baju kurung. Dia juga tak boleh pakai songkok, kopiah, sebarang benda yang menutup kepala dia. Kalau bagi wanita, perempuan ni, dia tak boleh nak menutup muka dia. Lelaki dan perempuan juga tak boleh pakai sebarang sarung tangan.
Okey, ni pakaian lelaki ketika ihram. Kalau yang belah kanan tu, yang nampak penuh tu, dia pakaian secara biasa. Kalau yang belah kiri tu, dia pakaian secara tabak. Dia ada dua helai. Helai yang pertama tutup sebelah bawah untuk tutup aurat. Yang kedua tu buat selendang. Yang perempuan ni dia samalah. Dia kena tutup semua kecuali tapak tangan dan juga muka lah. Dari segi dalam sekitar ni, lelaki dan perempuan tak boleh nak buru binatang buruan. Nampak burung, nampak keldai, tembak lah apa tak boleh. Kita tangkap pun tak boleh. Kalau nampak jalan-jalan, nampak pokok, nak petik tak boleh. Nak memotong tak boleh. Nak merosakkan tumbuhan tu pun tak boleh. Okey, kalau dari segi hubungan seksual ni, lelaki dan perempuan, suami, isteri ke, dia yang bahagian sini dia tak boleh berkahwin, mengahwinkan atau wakil menerima nikah. Yang kedua, dia tak boleh lakukan perbuatan yang merangsang syahwat. Suami isteri juga dia tak boleh bersetubuh. Okey, tu je lah yang kita belajar dalam bab ni. Sekian, terima kasih.